Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Aisyah binti Muhammad Nazir dan hari ini saya ingin berkongsikan tentang satu topik iaitu sedar kekurangan diri. Tapi sebelum tu, penting ke untuk kita ni sedar kekurangan diri kita? Jawapannya ialah ya, penting supaya apa? Supaya kita dapat muhasabah diri kita untuk menjadi mukmin yang lebih baik, melakukan perubahan dan memperbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Sungguh pun menilai diri ini bukanlah sesuatu yang menyeronokkan dan kadang-kadang pahit juga untuk kita terima yang kita ni ada kesalahan, ada kekurangan. Tetapi perkara inilah yang mampu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita daripada kejahilan dan kelakuan yang tidak baik. Imam Al-Ghazali ada berkata, apabila Tuhan hendak memperbaiki keadaan hamba-Nya, Dia akan memberikan mereka peluang untuk mengetahui cacat diri mereka sendiri sehingga mereka berupaya untuk mengubatinya. Kerana memang amat banyak jumlah orang yang tidak mengenal diri, yakni tak tahu diri. Dilihatnya nyata kuman di pelupuk mata orang lain dan kabur baginya untuk melihat gajah di hadapan matanya sendiri. Dan daripada kata-kata Imam Al-Ghazali ini, kita sendiri dapat saksikan yang ianya berlaku pada zaman kita sekarang di mana orang lain atau mungkin diri kita sendirilah lebih sibuk untuk mencari kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Tapi kekurangan yang ada pada diri kita, kita sendiri tak nampak dan kita tak ada usaha untuk mencari dan muhasabah diri. Jadinya dalam konteks ini sahaja lebih baik untuk kita pentingkan diri kita sendiri berbanding diri orang lain, kerana diri sendiri juga banyak kesalahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Bercerita tentang sedar kekurangan diri ni kan, saya rasa saya nak share lah tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika beliau ni menjadi seorang khalifah. Beliau ni dia selalu sangat dan suka sangat bertanya kepada kenalan-kenalan yang beliau percayai, adakah kesalahan-kesalahan yang beliau ni selalu buat tetapi beliau tak sedar yang perkara itu salah. Jadi kisah yang pertama ialah beliau ni bertanya kepada Salman Al-Farisi tentang perkara tersebut. Tapi Salman ni segan nak bagi tahu sebab waktu tu Saidina Umar ni kan seorang khalifah. Atas dasar menghormati, tak adalah Salman ni bagi tahu perkara-perkara macam tu. Tetapi selepas Saidina Umar ni desak dan mendesak, Salman ni pun bagi tahu yang dia ada mendengar khabar bahawa Salman ni makan dengan 2 jenis lauk dan berpakaian dengan 2 jenis pakaian dalam masa satu hari. Kiranya pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Mungkin pada waktu tu ianya dianggap sebagai boros, dan even selepas Salman ni dah jawab soalan tu, Umar ni still tanya lagi, selain 2 kesalahan tu, adakah kesalahan lain? Tapi bila Salman kata tak ada, Umar ni serta-merta memberitahu bahawa mulai hari ini kedua kebiasaan itu saya tinggalkan. Itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua ialah Saidina Umar ni juga tetapi dengan sahabat dia lain iaitu Huzaifah. Beliau ni bertanya kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, engkau telah diberikan banyak pengetahuan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang munafik. Adakah engkau melihat tanda itu pada diriku? Nampak tak? Siapa sangka Khalifah Umar yang berkedudukan sangat tinggi dalam kalangan umat Islam waktu tu, Amirul Mukminin lagi, sanggup tanyakan soalan-soalan begitu kepada orang lain untuk mencari kecacatan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Betul lah Hamka berkata, orang yang lebih tinggi martabat akalnya, lebih rendahlah hatinya dan lebih banyaklah dia mengakui kekurangannya. Sangat berbeza dengan kebanyakan daripada kita sekarang. Orang yang berani menegur kita, orang yang berani menyatakan kecacatan dan kekurangan kita, itulah yang kita musuhi, itulah yang kita benci. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk kita mengetahui kekurangan diri kita. Selain daripada cara tersebut, ada lagi 3 cara untuk kita mengenali dan menyedari kekurangan diri kita. Apakah cara-cara itu? Yang pertama, cari guru yang berpandangan jauh dalam ilmu jiwa dan mengerti cacat yang tersembunyi. Jadi, bila kita dah berguru, kita kenalah ikut segala saranan dan nasihat yang beliau berikan. Yang kedua, carilah seorang sahabat karib yang jujur, berpandangan luas dan beragama. Kita kena minta kawan kita ni untuk dia tunjuk dan bagi tahu kita mana satu perangai atau perbuatan kita yang buruk dan yang tak elok. Cara inilah cara yang selalu dilakukan oleh para ulama, termasuklah Saidina Umar seperti yang saya ceritakan sebentar tadi. Cara yang ketiga ialah ambil berat tentang pandangan musuh-musuh kita terhadap diri kita. Sebab apa? Sebab Hamka ada berkata, apabila seseorang itu mula membenci kepada kita,
mereka akan cepat dapat melihat kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi kebiasaannya manusia ni, diorang akan menyangkal apa yang musuh-musuh diorang atau haters-haters diorang ni cakap, sebab mereka menganggap bahawa musuh-musuh ni hanyalah menghina mereka dan dengki kepada mereka. Tetapi sebenarnya jika mereka seorang yang bijak, mereka sebenarnya dapat membaiki diri mereka sendiri daripada cacian makian yang telah diberikan oleh musuh-musuh mereka. Itu adalah 3 cara untuk kita sedar kekurangan diri kita. Akhir kalam, sedar kekurangan diri ini sebenarnya dapat memberikan impak yang positif kepada jasmani dan rohani kita. Orang yang beruntung adalah orang yang sentiasa membuat pembetulan supaya dapat memperbaiki diri mereka daripada kecelakaan dan menjadikannya mukmin yang lebih baik. Semoga kita tergolong dalam golongan tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.